Puasa yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah salah satu daripada ibadat tertua di dunia. Dia ibadatnya ada 3 paling tua di dunia. Pertama sekali adalah ibadat korban. Yang mana ibadat korban ini telah pun wujud sejak daripada zaman Nabi Adam AS. Tatkala Habil dan Qabil melakukan korban, dan Allah rekodkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 27. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Dan ceritakanlah tentang kisah 2 orang anak kepada Adam yang telah melakukan korban, yang mana Allah terima satu korban dan tidak terima satu lagi, kerana Allah hanya menerima korban daripada orang-orang bertakwa. Sebab itu korban ibadah tua. Justru itulah zaman Nabi Nuh AS pun ibadah korban ini telah dijalankan, dan baginda telah menyediakan satu tempat khas untuk melakukan korban. Begitu juga di zaman Nabi Ibrahim AS, korban ini syariat ketika itu boleh dikorbankan roti misalnya, boleh dikorbankan anak lembu misalnya, dan begitulah seterusnya syariat ketika itu. Dan begitu juga zaman Nabi Musa AS, korban ini juga telah dilakukan pada zaman itu, dan ada syariat yang mengajar korban itu dibahagikan kepada 2 bahagian, satu dilepaskan dan sebahagian saja disembelih, dan ini pelbagai lagi. Jadi ini ibadah yang tertua, ibadah korban. Ibadat kedua yang tua di dunia ini adalah ibadat salat. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Dalam surah Muddathir ayat 40 sampai 43, Allah Ta'ala menyebutkan dialog penduduk-penduduk dalam neraka Saqar. Mereka bertanya, kenapa kamu ini diseksa? Katanya, kami dulu terdiri daripada orang yang tidak semayang. Sebab itu dalam Quran disebutkan ada arahan salat untuk Nabi Ismail alaihissalam. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan adalah Allah menyuruh kepada Ismail, dan Ismail telah mengarahkan kepada keluarganya untuk menunaikan zakat dan mendirikan salat, dan dia adalah seorang yang diredai oleh Tuhannya. Begitu juga zaman Nabi Isa alaihissalam. Dalam Quran direkodkan, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Di surah Maryam ayat 31. Dan Allah telah memerintahkan kepada Isa untuk salat dan zakat selama umur beliau. Jadi ini ibadat yang kedua paling tua. Dan ibadat ketiga paling tua dalam dunia adalah ibadat yang sedang kita lakukan sekarang, iaitu ibadat berpuasa. Kata Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, telah disebutkan bahawa Nabi Adam AS menjadi satu amalan baginda untuk berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Dan oleh Nabi SAW digelarkan syariat ini sebagai puasa Ayyamul Bid, ataupun puasa hari-hari putih. Yang kedua, begitu juga umat Nabi Isa AS. Dalam syariat mereka berpuasa 50 hari setahun. Dan orang Yahudi pun mereka ada mengamalkan puasa 40 hari setahun. Dan sampai sekarang penganut-penganut agama Kristian, penganut-penganut agama Hindu, termasuk juga Yahudi, mereka masih berpuasa sampai sekarang. Dan begitu juga memang ini menjadi amalan orang-orang dahulu. Sebagai contoh di zaman Plato ataupun Socrates misalnya, mereka sudah biasa melakukan puasa. Dan Plato serta Socrates dikatakan mereka puasa 10 hari sebulan. Apa tujuannya? Untuk mencerdaskan otak. Kerana kata orang Arab, man ja'a batnuhu azumat fikratuhu wa fatina qalbuhu. Siapa-siapa yang selalu lapar perutnya itu, maka pemikirannya akan menjadi hebat, dan juga hatinya akan sentiasa cerah ataupun terang